Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safar bin Ibrahim, nombor metrik 257483, mewakili kumpulan 3, grup K, Kota Kinabalu, Sabah. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang lain, yaitu Saudara Sudirman, Saudara Ramzi, Saudara Suryanto, dan Saudara Masdar. Tajuk pembentangan ahli kumpulan kami adalah Dimensi Austere Individualism di Australia. Pengenalan. Dimensi budaya Austere merupakan 6 dimensi yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh pengkaji dari Belanda bernama Gert Austere pada tahun 1980. Tujuan beliau mewujudkan teori dimensi budaya ini adalah untuk mengenali perbezaan dimensi budaya di peringkat antarabangsa dan kesannya dalam pengurusan perniagaan dan organisasi yang melibatkan beberapa negara yang berbeza. Antara dimensi budaya yang diperkenalkan oleh beliau ialah indeks jarak kuasa, kolektivisme versus individualisme, indeks pengindaran ketidakpastian, feminisme versus maskulin, orientasi jangka masa pendek dan panjang, dan kengkangan dan kesungguhan. Sejarah kewujudan Australia. Australia adalah merupakan sebuah benua terkecil di bahagian hemisfera selatan. Pada asalnya ia merupakan sebuah kepulauan besar di bahagian selatan, telah disebutkan oleh sejarawan dan pelayar dari Belanda mengenai kewujudan sebuah tanah besar di selatan yang baru ditemui. Pada awalnya sekitar 1638, mereka menamakan tanah besar itu sebagai Australisia. Namun, Australia itu sendiri berasal daripada bahasa Latin, yaitu Australis yang bermaksud selatan. Dari segi sejarah penduduk manusia di Australia, ia dikatakan telah dihuni sejak 42,000 dan 48,000 tahun dahulu. Dari aspek demografi, kebanyakan penduduk Australia yang dianggarkan sebanyak 20.6 juta orang adalah keturunan peneroka abad ke-19 dan ke-20. Majoritinya adalah dari Great Britain dan Ireland. Jumlah penduduk Australia telah berganda 4 kali ganda sejak akhir Perang Dunia Pertama, didorong oleh rancangan imigrasi yang hebat. Pada tahun 2001, 5 kumpulan yang terbesar daripada 23.1% penduduk Australia yang dilahirkan di luar negeri berasal daripada United Kingdom, New Zealand, Itali, Vietnam, dan China. Menyusul pemalsuan dasar Australia Putih pada tahun 1973, banyak inisiatif kerajaan telah dimulakan untuk menggalakkan dan mempromosikan keharmonian berasaskan dasar pelbagai budaya. Individualisme versus kolektivisme. Individualisme versus kolektivisme merupakan dimensi budaya yang menghuraikan mengenai sikap dan sifat penduduk di sebuah negara itu, sama ianya cenderung kepada sifat individualisme ataupun kolektivisme. Individualisme merujuk kepada sifat mementingkan diri sendiri dan keluarga terdekat di kalangan anggota masyarakat penduduk sesebuah negara itu. Antara ciri-ciri yang menunjukkan bahawa masyarakat itu cenderung kepada individualisme ialah sikap keutamaan mereka untuk mengutamakan kepentingan pribadi berbanding kepentingan bersama. Kebiasaannya ialah diwakili dengan simbol I atau saya. Kolektivisme ialah masyarakat yang cenderung untuk mengutamakan kepentingan kumpulan maupun organisasi berbanding kepentingan pribadi. Antara ciri-ciri yang boleh dikaitkan dengan dimensi ini ialah budaya saling tolong-menolong, bekerjasama, bersatu padu dan mengambil berat sesama mereka di kalangan anggota masyarakat atau ahli dalam organisasi. Kolektivisme biasanya dilambangkan dengan istilah kami, menunjukkan semangat kekitahan
atau semangat perkumpulan yang tinggi dalam masyarakat tersebut. Dimensi Austere Individualism di Australia. Menurut laporan laman sesawang Austere Insight, Australia terkenal sebagai sebuah negara yang memiliki skor yang tinggi bagi dimensi individualisme. Australia memiliki skor 90 bagi dimensi individualisme yang menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini cenderung kepada menjaga kepentingan diri mereka dan ahli keluarga terdekat mereka sahaja. Kebergantungan sesama dalam anggota masyarakat adalah rendah. Ianya dapat dilihat dalam budaya pekerjaan dan perniagaan di negara Australia, di mana setiap pekerja akan berusaha keras dan berdikari untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik dalam pekerjaan mereka. Bagi masyarakat Australia, dalam sektor pekerjaan atau perniagaan, keputusan untuk mengambil pekerja atau menaikkan jawatan seseorang pekerja adalah berdasarkan kepada merit dan juga bukti keupayaan dan kemampuan yang dimiliki oleh calon. Ini menunjukkan betapa budaya individualisme dalam amalan penduduk di Australia adalah dominan, terutama dalam organisasi pekerjaan dan perniagaan. Oleh itu, seseorang perlu berusaha dan bekerja keras untuk menunjukkan keupayaan diri dalam bidang yang mereka ceburi untuk mendapatkan perhatian dan periktirafan yang sewajarnya daripada pihak atasan mereka. Kesan individualisme di Australia. Kesan positif daripada budaya individualisme di kalangan penduduk Australia apabila dikaitkan dengan persekitaran organisasi, sama ada organisasi perniagaan ataupun bukan perniagaan, ialah kewujudan budaya ketelusan dan integriti dalam pemilihan dan pengambilan alih untuk sesuatu jawatan. Dengan menempatkan mereka yang selayaknya dalam sesuatu jawatan dan kedudukan dalam organisasi, sudah pasti ianya dapat meningkatkan lagi produktiviti organisasi kerana setiap mereka yang bekerja dalam sebuah organisasi sama terpaksa bersaing untuk menunjukkan potensi dan kemahiran mereka masing-masing agar mendapat peluang yang lebih cerah dalam organisasi seperti kenaikan pangkat dan gaji. Situasi ini boleh dikaitkan dengan perkembangan nilai-nilai murni yang lain bermanfaat untuk pribadi dan juga organisasi, seperti nilai rajin, berdikari, berdisiplin, menghargai masa, berfikiran kritis, berdaya saing, dan juga berinovasi. Seterusnya, membincangkan mengenai kesan budaya ini dalam masyarakat di Australia, meskipun kelihatan sikap ini seperti mementingkan diri sendiri dan ahli keluarga terdekat. Namun, sudut baik yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan masyarakat ialah budaya ini dapat mengekang amalan-amalan ketentangan dengan norma masyarakat, terutamanya berkaitan dengan nilai integriti di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, sikap individual dapat mengurangkan perbuatan rasuah dan pecah amanah di kalangan masyarakat. Selain daripada itu, amalan individual yang tinggi juga boleh mengelak budaya terlalu bergantung pada orang lain, sehingga menghalang perkembangan potensi diri sendiri. Ini kerana tuntutan persekitaran adalah berorientasikan keupayaan sebenar diri. Justru anggota masyarakat individual akan berusaha untuk berdikari dan tidak berharap dengan orang lain untuk membantunya. Dari sudut negatif pula, tahap individual yang tinggi di kalangan masyarakat akan memberikan kengkangan dalam penyatuan anggota masyarakat dan kepedulian sesama mereka. Ini kerana mereka yang berorientasikan individual akan rigid terhadap matlamat dan keutamaan pribadi dan ahli keluarga terdekat mereka saja, di mana mereka tidak meletakkan kepentingan kumpulan atau organisasi sebagai matlamat mereka. Faktor wujudnya budaya individualisme. Dimensi budaya yang wujud dan diamalkan oleh masyarakat yang wujud di sesebuah negara boleh dikaitkan dengan beberapa faktor, antaranya faktor sejarah, faktor organisasi, tahap pendidikan, dan juga subkultur dianut oleh mereka.
Jika dilihat dari sudut sejarah, apakah antara faktor yang membuatkan skor dimensi individualisme di Australia berada pada tahap tinggi? Ianya boleh dikaitkan dengan latar belakang kependudukan Australia yang dihuni dan diduduki oleh berbagai bangsa dari pelosok dunia yang masing-masing membawa budaya dan nilai diri mereka. Karena begitu ramai imigran yang datang dan menetap di Australia dari pelosok dunia, ia membuatkan negara itu kaya dengan kepelbagaian dan padat dengan kelompok-kelompok manusia yang berbeza budaya, namun tinggal di bawah satu bumbung pemerintahan yang sama. Manakala dari aspek faktor organisasi pula, kewujudan nilai individual di kalangan ahlinya adalah turut dipengaruhi oleh persekitaran yang disediakan oleh organisasi, dari corak pentadbiran dan polisi organisasi. Pembentukan polisi dalam pengurusan organisasi akan mengikat tingkah laku para staf yang berada dalam organisasi itu. Sebagai contoh, polisi organisasi untuk meletakkan KPI sebagai pengukur prestasi bagi menentukan kedudukan staf dalam organisasi akan mewujudkan suasana persaingan di kalangan staf yang akhirnya membawa kepada staf individual dalam organisasi. Seterusnya, dari aspek pendidikan pula, dasar pendidikan yang diterapkan oleh ibu bapa dan pihak keluarga serta pihak kerajaan turut mempengaruhi pembentukan tingkah laku dan jati diri anggota masyarakat dalam sesebuah komuniti itu. Peranan ibu bapa dalam pendidikan dan pembentukan perilaku awal kanak-kanak sangat penting. Mereka adalah individu yang paling dekat dengan anak-anak mereka. Justru, sikap dan layanan mereka terhadap anak mereka akan memberi kesan yang besar dalam kehidupan anak mereka. Faktor seterusnya yang dapat dikaitkan dengan darjah dimensi individualisme dalam kalangan masyarakat adalah subkultur atau subbudaya yang membawa maksud perbezaan budaya dan kepercayaan daripada budaya induk yang menjadi amalan dan pemahaman dalam kehidupan. Ia berkait dengan perbezaan umur, bangsa, etnik, kelas, jantina, sosial, agama. Kesimpulannya, dimensi budaya yang diperkenalkan oleh Great Ostave merupakan satu cabang pengetahuan dalam bidang komunikasi yang penting untuk dipelajari dan dipahami. Kerana melaluinya, kita berupaya untuk memperoleh maklumat budaya yang penting bagi setiap negara kajian, terutamanya dalam aspek budaya dan tingkah laku penduduknya. Maklumat ini sangat bermanfaat dalam pengurusan organisasi atau perniagaan menerusi perkongsian ciri-ciri budaya di peringkat serantau dan antarabangsa. Terima kasih.